rungutan yang amat ketara daripada peniaga-peniaga Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tidak ada kena mengena langsung dengan SST ini. Dia tidak juga dapat dinafikan, yang Muhammad Kota Baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak bawa ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim disebabkan pembangkang pembangkang bukan main kata, oh disebabkan SST 2% ni, makanan-makanan dekat bazar semua mahal-mahal gila-gila punya. Mutabak yang telur yang untuk nak hasilkan mutabak perlukan telur. Telur yang harga tu murah. Telur ni sekarang ni harga dia murah, tepung pun dapat subsidi. Tapi mutabak harga mahal. Dan rumutan pelbagai lah, banyak sangat sekarang ni. And untuk nak menghasilkan makanan dekat bazar tu, pada aku semua barang tu dikawal oleh kerajaan. Kan, dikawal dengan subsidi. Tapi peniaga-peniaga ni jual dengan harga yang mahal. Jadi soalan ni ditujukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dengan alasannya, soalan daripada pembangkang ni dengan alasan sebab SST naik 2%. Jadi aku nak bawa dengan apa? Jom kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soal 2% tu. Yes, memang ada kenaikan. Tapi daripada segi dasar dia, penyediaan harga kawalan daripada kerajaan tu tetap dikawal. Kan? Hanya 2% tu kena kepada pengilang-pengilang. Bukan kepada hak yang dekat bazar ni. Kan? Bukannya 2% tu ditambah ataupun dikenakan kepada hak yang penjual-penjual. No, tidak dikenakan. Tapi tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim soal apa ini, sebab hari ini ada soal jawab. Soal jawab Perdana Menteri, pembangkang boleh pergi tanya kepada Perdana Menteri, apa-apa jenis soalan je boleh pergi tanya. Jadi Taqiyuddin menyoal kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita dengar apa jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya membuat sikit pindaan terhadap soalan asal saya dengan menambahkan perkataan jangkaan selepas berapa. Paya Besar minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan kesan terhadap kos sara hidup rakyat dan kos pengeluaran industri akibat kenaikan cukai SST dari 6% ke 8% dan berapa jangkaan jumlah tambahan kutipan hasil negara daripada pelaksanaan semua langkah cukai baru bagi tahun 2024. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Sila Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih. Dalam plan perancangan dalam usaha kita untuk meningkatkan darjat hidup, termasuk pendapatan yang lebih meyakinkan, kita telah memperkenalkan beberapa perkasa ekonomi baru. Tetapi prinsip kita adalah untuk mengurangkan tekanan dan beban kepada rakyat. Sebab itu kita berjaya pada peringkat awal memperkenalkan penyasaran semula subsidi elektrik, dan pada tahun 2023 umpamanya kita telah melaksanakan tarif baru, tetapi 85% rakyat tidak terkesan. Hanya 15% tertinggi, kumpulan pendapatan tertinggi yang maha kaya, termasuklah yang maha kaya, dan juga mengeluarkan subsidi kepada 3.5 juta bukan warga negara. Hasilnya ialah 4 bilion ringgit 2023. Ya. Begitu juga pendekatan yang sama dibuat dalam cukai keuntungan modal CGT. Hasilnya 800 juta ringgit. Dan pada 1 Mac 2024 kita naikkan cukai perkhidmatan 6 hingga 8%, yang berkuat kuasa 1 Mac, dan menumpukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan discretionary, kemahuan, dan aktiviti antara perniagaan.
Perbelanjaan bagi makanan dan minuman serta telekomunikasi tidak dinaikkan, kekal pada 6%. Perbelanjaan utiliti seperti air, petrol kekal dan tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Ini harus jelas kerana banyak kekeliruan. Jadi kebimbangan kita ialah impak inflasi. Kita tidak nafikan bahawa ada juga kesan, tetapi setakat ini mengikut Jabatan Statistik kesannya sekitar 0.2%. Skop kenaan cukai perkhidmatan kecil, iaitu ke atas 41%, dan banyak pengecualian diberikan. Saya tidak berhasrat membacanya kerana telah disebut, umpamanya pendidikan, kesihatan, termasuk hospital kerajaan, hospital swasta, pengangkutan penumpang darat, pengangkutan rural air services Sabah Sarawak, telekomunikasi Prabaya, perkhidmatan pengantaran makanan dan minuman, sewaan rumah kediaman, bangunan komersial, gudang, penyelenggaraan rumah kediaman, pembersihan rumah, bekalan air, bekalan elektrik di bawah 600 megawatt watt bagi rumah kediaman, dan bekalan elektrik pada premis perniagaan. Semua itu dikecualikan. Ini yang saya sebutkan tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas. Dan melalui skop dan perubahan kadar cukai perkhidmatan ini, kerajaan menjangkakan akan mengutip hasil berjumlah 3 bilion ringgit. Terima kasih. Saya jemput Pihak Besar. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan kepada soalan saya. Tan Sri Pertua, kos sara hidup rakyat pada perspektif kerajaan terkawal. Tetapi saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri juga tahu rakyat di luar sana amat terkesan dengan kos sara hidup. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Menteri tadi ada menyentuh berkaitan pengecualian terhadap elektrik. Walaupun tarif dinaik, tetapi 85% akaun tidak terkesan. Tetapi adakah Kementerian sedar, kerajaan sedar bahawasanya peningkatan inflasi naik daripada 2.0% kepada 2.7% di antara Januari 2024 kepada Februari 2024. Yang Amat Berhormat Menteri, saya faham kita menggunakan CPI sebagai kayu ukur untuk menunjukkan bahawasanya adakah harga kita ini meningkat atau tidak. Cumanya izinkan saya memberi pandangan supaya kita juga melihat apakah instrumen yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2017 menggunakan instrumen EP dan PP, Everyday Price Index dan Perceived Price Index, yang mungkin boleh kita tambah baik CPI yang kita guna pada hari ini supaya polisi yang kita buat ini menyeluruh, bukan hanya pandangan kerajaan, walaupun kita tahu perception is real even if it's not reality daripada kerajaan, tetapi rakyat yang menanggung kesusahan. Itu yang pertama, Tan Sri Pertua. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri, kita hanya dapat kutip 3 bilion ringgit tambahan dengan kenaikan cukai yang kita buat. Bagi saya, Yang Berhormat Menteri, kecil 3 bilion nak dibandingkan dengan apa belanja yang telah kita peruntukkan. Saya nak minta pandangan Yang Amat Berhormat Menteri, kenapa kita hanya tumpukan kepada hasil cukai? Kita tak tumpukan kepada hasil bukan cukai. Saya ambil statistik Yang Amat Berhormat Menteri. Tahun 2022, hasil bukan cukai kita 29.08%. 2023 turun 24.4%. Dan jangkaan 2024 turun 20.8%. Hasil bukan cukai Yang Amat Berhormat Menteri salah satunya adalah pelaburan daripada syarikat JLC dan JLC. Saya minta sangat Yang Amat Menteri supaya pengupayaan kepada tata kelola di JLC ini dapat kita pertingkatkan supaya bleeding cost yang ada di JLC dan JLC ini dapat dikurangkan, dan ia akan memberi pulangan yang baik kepada hasil negara, dan kita tak perlulah lihat kepada hasil cukai sahaja sebagai langkah untuk kita menambah hasil untuk negara kita. Terima kasih, Tan Sri Pertua. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Pertamanya, apakah ada kesan kenaikan
inflasi. Saya setuju memang ada. Cuma kalau dia sekitar 2% masih terkawal, masih rendah. Dan ada pandangan bahawa ada juga kesan di kalangan rakyat. Dan sebab itu kita cuba bantu dengan menambah umpamanya STR, ya, dan beberapa tambahan untuk kerana faham bahawa ada kesan kenaikan kos sara hidup. Cara mengurangkan tekanan itu adalah menambah STR kepada rakyat terbanyak, dan seperti mana kita tahu dia dah mencecah jumlah bantuan kerajaan sudah 10 bilion tahun ini. Dari segi harga, kita juga akui bahawa ada sedikit kenaikan, tetapi relatif atau ketimbang dengan negeri lain, termasuk yang kontroversi soal beras baru ini. Alhamdulillah beras tempatan sudah di pasaran walaupun tidak sepenuhnya, tetapi masih jauh lebih rendah dari Indonesia dan Thailand. Ya. Jadi umpamanya di Indonesia bagi kadar yang sama RM4.15 1 kilogram, Thailand Mahal ya, Allah. RM3.50, Malaysia kita ada di antara RM2.60 dengan RM3.50 bagi beras import. Jadi keadaan itu terkawal. Cuma yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat benar. Dalam kos begitu, harga gula lebih rendah, harga minyak masak lebih rendah, harga beras lebih rendah, tetapi kos penjualan lebih tinggi. Ini terutama kalau kita lihat dari segi angka di tempat makanan, restoran umpamanya. Tidak di barang keperluan di pasar yang naik kecil ketimbang harga di restoran. Itu yang pertama. Soal sama ada kita gunakan CPI ataupun Everyday Price Index. Everyday Price Index itu digunakan untuk membantu kita melihat kesan kepada rakyat. Tetapi CPI digunakan kerana ini masih lagi digunakan di seluruh negara di dunia. Jadi kita gunakan keduanya, tapi dari segi rasminya masih tidak boleh elak daripada indeks CPI. Soal hasil bukan cukai, saya setuju. Sekarang ini umpamanya kita beri keutamaan kerana hasil bukan cukai kalau yang tinggi sekarang ini daripada pendapatan pelaburan, ya, termasuk dividen Petronas, Bank Negara Malaysia, Khazanah, yang purata memperolehi hasil sekitar 50% daripada hasil bukan cukai. Dan pada tahun 2023 pendapatan pelaburan mewakili 65% daripada hasil bukan cukai. Dan saya setuju usaha tambahan termasuk transformasi JISC untuk memastikan ada peningkatan pelaburan domestik. Bila ke pelaburan domestik lebih rancak, hasil bukan cukai pun harapnya boleh dapat ditingkatkan. Kota Baru, Silakan. Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan telah diberikan pada soalan MQT pada hari ini. Saya ingin mendapat penjelasan secara tuntas dan juga secara jelas daripada pihak kerajaan impak daripada kenaikan SST yang dikuatkuasakan 1 Mac yang lalu. Kita melihat tidak dapat dinafikan bahawa tekanan yang dihadapi oleh rakyat nampaknya amat besar, terutamanya kesan negatif dari segi daya beli pengguna itu sendiri, yang akibatnya akan melemahkan dan akan mempengaruhi aktiviti ekonomi secara keseluruhannya. Jadi apakah formula yang hendak diberikan, nak dibuat oleh kerajaan untuk mengekang kesan rantaian ekonomi secara umum yang dihadapi? Bagi contohnya pada bulan puasa ini sendiri, rungutan yang amat ketara daripada peniaga-peniaga bazar Ramadan yang mereka bukan saja kerugian tetapi malahan tidak dapat membayar kos modal, kos sewa itu sendiri pun belum dapat. Ini kesan daripada yang dapat dilihat di hadapan mata kita sendiri. Saya mohon penjelasan yang tuntas daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima
Terima kasih. Kalau secara spesifik soal bazar Ramadan yang saya dapat lawati 4-5 tempat. Pertamanya, kos sewa itu pun terlalu tinggi. Jadi kita telah beri arahan kalau kos itu dikendali oleh Mali Perbandaran, jangan tekankan dalam keadaan sekarang. Ya. Kemudian di sebahagian pada Mali Perbandaran itu diberikan kepada ejen-ejen. Jadi akhirnya penyewa tidak sewa secara langsung dari Mali Perbandaran. Jadi kos meningkat. Dari saya lihat kajian umpamanya termasuk semalam di Tambun, saya dapati bahawa sekiranya kos sewa itu lumayan, dia tidak sangat mengesankan. Ya. Ada beberapa kedai daripada ratusan yang ada, sekitar 180 semalam, yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan. Ya. Tetapi saya akui ada impak kecil kenaikan harga, tetapi saya tidak fikir oleh kerana SST itu menyebabkan tingkat naik. Dari segi kajian Jabatan Perangkaan, kenaikannya itu sekitar 0.2%. Kerana dan basar Ramadan tidak ada kena mengena langsung dengan SST ini. Dia tidak juga dapat dinafikan. Yang Muhammad kita baru tahu bahawa kadang-kadang ada syarikat-syarikat besar yang ambil kesempatan. Kita ada pilihan, tidak berbuat apa-apa, maknanya keadaan ekonomi akan lebih menjunam, hasil tidak bertambah, hutang akan melonggok. Bila kita nak berhutang, Kita terpaksa ambil tindakan. Apakah cukai harus dikenakan kepada rakyat biasa? Kita elak, seperti mana kita lakukan elektrik. SST itu kita bagi pengecualian dengan maksud tidak mengenakan kesan negatif kepada kebanyakan rakyat. Tetapi seperti kita tahu, ada kesan sampingan kecilan yang mesti dikawal. Saya setuju bahawa kita harus terus pantau, tapi kalau secara khusus perniagaan masa bazar Ramadan ini, kebanyakan yang mengeluh ialah kerana kadar sewa yang tinggi. Kadar sewa Dan tu pada jadi pendapat dia saya, cover balik. Mali Bandaran tidak ada sebab mengapa mengenakan sewa yang tinggi kepada pasar Ramadan. Okey, geng. Okey, aku setuju sangat apa yang part last tadi, apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila kadar sewa tapak tu terlalu tinggi, kan, peniaga terpaksa menaikkan harga untuk nak cover balik untuk bayar sewa tapak. Dan kita dengar, kalau tapak tu adalah tapak pasar malam, memang murah. Memang murah lah, sehari tu RM10 kan, sehari tu berapa ringgit je. Kalau situ adalah tapak pasar malam. Berbeza kalau situ tapak expo, tapi ataupun situ bukan tapak pasar malam, tapi majlis pembandaran ataupun majlis daerah, dia buat satu tapak, kemah dia buat mewah sikit, dia buat situ bazar Ramadan. Sudah pasti situ akan jadi mahal. Mesti punya situ mahal. Dan berbeza pula kalau dia buat expo, dia buat untuk penjualan baju raya, kuih raya, segala raya-raya ni. Tapi di situ juga dia selit sekali dengan bazar Ramadan. Mesti mahal punya. Jadi peniaga-peniaga untuk dia nak cover sampai beribu-ribu untuk bayar tapak saja, sudah pasti dia perlu ambil untung daripada segi penjualan. Sebelum ni dia dapat jual RM5, tapi dia terpaksa tambah RM2 untuk dia untung lebih. Tapi Alhamdulillah, walaupun hari tu, waktu hari pertama, hari kedua, lalu kita dengar menjerit RM8 satu keping murtabak. Buka-buka penuh dengan ubi saja. Ubi paling-paling banyak. Sedangkan untuk nak menghasilkan murtabak, tepung, lepas tu telur, itu semua barangan-barangan subsidi tau. Barangan yang dia dapat dengan kos yang murah, tapi kenapa mahal? Dijual dengan mahal. Lepas tu mulalah turun kepada RM7, kepada RM6. Dan Alhamdulillah, tempat aku dekat kawasan Batu Keh, ada yang RM4 dan RM5. Alhamdulillah, okey. Tapi kita tak boleh nafikan. Sebab sekarang ni pekerja-pekerja ramai, memerlukan bayar gaji-gaji pekerja. Jadi terpaksa lah. Tambah-tambah pula, satu gerai tu dia hanya jual satu barang saja. Dia hanya, contohlah, macam murtabak, dia hanya jual murtabak saja. Keuntungan dia daripada murtabak saja. Kan? Dia nak kena ambil untung besar. Berbeza kalau dekat
gerai dia buat murtabak, dia buat roti john, dia buat lagi roti bla 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 apa semua. Jadi dia macam harga ini memang aku perasan dia dapat ambil untung murtabak pahit je. Kan lepas tu roti john RM7, sedangkan level tempat lain roti john RM10. Tapi dia boleh ambil lebih kurang RM7, RM8. Lepas tu beberapa barang ni dia murah-murah je. Sebab apa? Keuntungan dia macam dia dapat cubit sini sikit, cubit sini, jadi dia ada keuntungan dia. Jadi kita tak boleh kata apalah, memang sekarang ni apa-apa pun memang mahal lah. Jadi dengan satu lagi, dengan cara barang mahal, kalau pendapatan rakyat ni rendah, susahlah. Sebab tu kerajaan sedang mengkaji untuk nak naikkan gaji. Dan juga untuk orang-orang miskin, kerajaan nak bagi subsidi bersasar ni, kerajaan akan attack. Setiap bulan akan bagi duit kepada kita terus. Dan kita gunakan duit itu untuk perbelanjaan. Sebelum ni kalau macam kita beli beras, ada subsidi, kemungkinan besar beras tu akan naik ikut harga pasaran dan subsidi itu akan dibagi kepada akaun bank kita. Dan itulah hak yang diucap oleh Rafizi Ramli. Nak abang pergi kat Ampah. Jadi Alhamdulillah, kita dah dengar perkongsian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku harap apa semua faham. Memang satu Malaysia berlaku kenaikan harga barang. Kita nak boleh kata apa? Makin tahun makin naik. Kita tak boleh buat apa. Apa yang mampu kita buat? Kita hanya mampu cover dan kita hanya mampu hasilkan di dalam bumi Malaysia sahaja. Kalau barang tu kita import, kita sakit. Kalau barang tu kita import daripada luar negara. Melainkan apa yang mampu hasilkan di dalam bumi Malaysia, kita macam padi. Sebelum ni 3 kali 2 ton. InsyaAllah lepas ni, sekarang ni pun tengah usaha 5 kali 2 ton. 5 kali 2 tahun tuai. 5 kali tuai untuk 2 tahun lah maksud dia. Lebih kurang macam tu. Lepas tu dengan bawang kita dah tak perlu import. Kita tanam sendiri di dalam Malaysia. Sebab bila macam kita nak import, kita nak ambil barang daripada luar masuk ke dalam negara kita, kita perlu pakai US dollar. Bila antara ringgit dengan US dollar ni tinggi, of course kita akan rasa harga barang tu mahal. Jadi sebab tu plan kerajaan, usaha kerajaan nak hasilkan apa yang ada di dalam negara kita. Jadi sama-sama kita sokong dan kita fokus untuk nak bantu rakyat, bantu kerajaan, angkat martabat kerajaan dan bina ekonomi negara balik. Jadi insyaAllah negara kita dah hancur, dah rosak macam-macam, hutang dah bertambun. Anwar Ibrahim pun sebut soal-soal hutang, sampai bila kita nak tambah hutang lagi. Dan dengan kenaikan SST 2% tu hanya kena kepada pengilang-pengilang. Dia tak kena kepada kita hak di bawah ni. Pengilang saja yang dikenakan. Dan keperluan asas rakyat tu, keperluan asas, Alhamdulillah, barangan-barangan subsidi, harga memang tidak naik. Melainkan kehendak rakyat, kehendak hak. Rasa nak beli, kalau aku tak beli pun tak apa. Tapi beli pilah. Bila kehendak tu, kerajaan tak bagi subsidi, sebab tu kita dapat rasa harga tu dia naik. Sebab dia bukan keperluan rakyat sangat pun. Dia satu-satu jenis makanan ataupun minuman, dia bukan keperluan keluarga kita sangat. Tapi kalau kita beli, okey juga. Tak beli, tak apa juga. Tapi bila beli, kita kena bayarlah mengikut harga pasaran dia. Jadi terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.